Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan cuba habiskan subtopik yang terakhir di bawah tajuk Basic Characteristic, iaitu Particle Size Analysis. Sebelum ini, kita telah bincangkan subtopik, 3 subtopik, iaitu phase relationship. The second one is Etherberg limit, which we have Casagrande method and cone penetration method to determine the value or to determine the liquid limit. Kemudian kita ada ujian plastik limit, dan ini adalah subtopik yang terakhir. Okay, kenapa kita perlu buat ujian particle size analysis ni? Kerana sebelum ujian yang sebelum ni yang pernah kita belajar, kita bincangkan, dia adalah untuk penentuan agihan saiz partikel tu. Sebab saiz partikel, kita sedia maklum, kalau tanah tu, kalau kita pergi set, kita ambil, bawa balik, dalam tanah tadi tu ada pelbagai saiz. Jadi kita nak tahu saiz tanah tu saiz apa. Maksudnya macam tu. Untuk particle size analysis, kita klasifikasikan kepada 2 kategori saiz, iaitu coarse grain and fine grain. Untuk coarse grain, generally we do a sieve analysis untuk coarse grain. Tapi untuk fine grain, biasanya kita akan buat hydrometer analysis. Untuk kedua-dua prosedur ni, saya akan kepilkan video daripada YouTube bagaimana prosedur bagi 2 kaedah ni dilakukan untuk kita semua lebih memahamilah. Okey, untuk sieve analysis, kita ada 2 parameter yang kita akan dapat, iaitu nilai Cu dan juga nilai Cc. Okay. Nilai Cu ni adalah D60 bahagi D10. Nilai Cc adalah D30 kuasa 2 bahagi hasil darab D60 dengan D10. Cu ni apa? Cu ni adalah keseragaman perkali keseragaman. Atau dalam bahasa Inggeris dia uniformity coefficient. Yang parameter yang kedua adalah gradation coefficient ataupun size partikel tu sendiri, perkali size partikel. Gradation coefficient. Okay. Ni 2 parameter yang kita tentukan melalui sieve analysis. Ni the first method for coarse grain. Jadi untuk hydrometer method test, untuk penentuan fine grain, ada rumus yang melibatkan untuk ujian ni, iaitu nilai D. D ni stand untuk diameter of soil particle. Nanti saya akan tulis secara jelaslah untuk rujukan. Okey, D sama dengan punca kuasa 2 hasil bahagi 18 Nikosity. Nikosity ni viscosity. Viscosity ni bermaksud kelikatan. GS adalah specific gravity, tolak 1. Ini adalah simbol bagi unit weight of water. L ni adalah effective length. Nilai L ni diambil daripada apparatus ujian hydrometer.
T ni adalah masa. Okey. Ni adalah rumus. Ini terlibat. Dan ini adalah penerangan dia lah. Penerangan bagi simbol rumus ni. Okey. Untuk mendapatkan nilai. Kita patah balik. Untuk mendapatkan nilai D60, D10, D30 ni. Saya akan terangkan pada contoh analisis bagi data mentah shift analisis. Dan untuk bahagian hydrometer ni, saya akan tunjukkan pada klip video YouTube dan kita takkan terlalu mendalam lah untuk analisis menggunakan hydrometer test ni. Kita hanya tumpukan kepada shift analisis. Okey, ini adalah data yang telah dipindahkan ke dalam jadual ni. Okey, macam mana nak analisis data mentah ni? Perkara yang pertama adalah sebelum tu saya nak maklumkan yang 11 gram ni adalah 11, 18, 24 mass retain ni adalah jumlah jisim tanah yang tertinggal pada bekas ayak tu. Yang tertahan pada bekas ayak tu. Ayak. Okay, first step adalah you need to total up the mass of mass retain ni berapa. Total up. So the total is 205 gram. Okay, for mass of passing ni mass of retain mass of retain dengan mass of passing ni. Macam mana nak dapatkan nilai mass of passing? Adalah the total of mass retain tolak dengan nilai yang pertama. So awak akan dapat nilai kat sini, iaitu 205 tolak 11. So awak dapat 194. Nak dapat yang kedua, 194 tolak dengan 18. So dapat 176. Awak kena teruskan buat pengiraan step yang sama sehinggalah nilai yang terakhir dia akan jadi kosong. Ini adalah hasil. Ya. So last kali mesti kosong. Okay, yang ni macam mana? Yang ni 194 bahagi dengan jumlah keseluruhan yang ni darab dengan 100. So dapat nilai dalam 100%. Jadi untuk peratus yang melepasi adalah 94.63. 194 daripada sini bahagi jumlah keseluruhan darab dengan 100. So dapat 94.63. Jadi untuk bacaan seterusnya awak kena teruskanlah sampai habis. Okay, siap. Okay, disebabkan kita nak transfer data ni ke dalam kertas graf, log graph. Jadi kalau yang poin-poin ni kalau boleh kita bundakan siap-siap. Maksudnya jadikan dia nombor bulat. Okey, ni kertas graf. Kita panggil log graph untuk shift analisis sahaja. Kita akan guna graf ni. Jadi kalau kita nak mudah kerja kita, kalau buat dengan komputer, dia analisis melalui komputer senang. Tapi kita manual. Jadi kalau kita nak mudah, yang poin-poin ni kita jadikan nombor bulat. Contoh 94.63. Bundakan akan jadi 95, 86, 74, 64.
44, 28, 21, 10, kosong. Okey. Kemudian dah dapat nilai macam ni, baru kita guna pada kertas graf. Okey, sebelum kita guna kertas graf ni, kita kena faham dulu kertas graf ni macam mana. Cuba tengok sini. 0.001 diameter. Maksudnya saiz tanah, saiz grain tu. Yang ni 0.01. This one 0.1, this one 1, this one 10, ni 100. Jadi untuk bacaan yang pertama 5, tengok kat mana? Dekat sini. Ni 1. Ni 1.0. Sini 2. Cuba tengok ni. Bacaan ni 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bacaan yang pertama adalah 5. Cari 5. Sini 6, 4, 6. So, sini adalah 5. Oh, silap ni 5. Okay, ni 5. Pada garisan ni 5. Lepas tu berapa peratus? 95. So, dapatkanlah nilai 95. Tanda. Okay, bacaan yang kedua. 2.36. Saiz 2.36. 2.5. So, bahagikan dia. Lebih kurang 2.36. Lebih kurang sini lah. Sini 2.5. Sini 2.4. 2.36. Okay, buat satu garis. Okay, buat satu garis. Okay, 2.36. Lepas tu berapa? 86. Sini 85. 85 naik 1. Sini 90. So 85, 86 kat sini lebih kurang. So tanda. Buat sampai habis. Sampai ujung dia adalah kosong. Okay, ni saya dah siapkan plotting graph pada log graph ni. Saya ulang lagi sekali macam mana mula-mula kita nak plot graph ni. Yang pertama adalah perhatikan dahulu, study dulu log graph ni. Ni adalah 0.001, 0.001, 0.1, 1, 10, 100. Jadi ni adalah pada bahagian saiz tanah ni paksi X ni adalah saiz tanah ataupun saiz sieve tu. Jadi 5 duduk kat mana? Cuba tengok sini. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0.3 kat mana? Dekat sini. 0.1, 0.2, 0.3. Oh, sorry, tak nampak. 0.3 kat mana? Oh, tengok pada bahagian 0.1, 0.2, 0.3. Ambil yang paling kecil lagi. Contoh 0.063 kat mana? Ni, tengok 0.063. Ni 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.063. So, agak-agak buat satu garis. Okey. Boleh faham? InsyaAllah. Harapnya. Jadi, bila dah siap plotting ni, awak kena sambung. Graf ni, graf untuk sieve analisis, dia mesti dalam bentuk S. Maksudnya, daripada kosong-kosong sini, awak kena sambung ke sini, sambung ke sini. Lepas tu dekat sini ada lengkuk. Gini.
Lepas tu ada lengkuk, terus ke kosong, kosong. Okay, ni graf. Guna freehand. Kalau rasa macam tak yakin, gunalah pembaris yang lengkuk-lengkuk tu. Okay, sepatutnya graf dia mesti cantik. Memang kena bentuk huruf S macam tu, lebih kurang. Okay, kemudian bila dah siap graf ni, apa yang perlu kita buat? Jadi untuk menjawab soalan ni, ada 3 nilai yang perlu cari. D10, D30, D60. Untuk apa D10, D30, D60 ni? Nanti saya akan terangkan pada video yang akan datang. Okay, ataupun video sebelum saya share video ni, saya akan terangkan dahulu apa D10, D30, D60. Okay, macam mana nak dapatkan nilai D10, D30, D60 ni? D10 ni bermaksud pada bacaan sini pada 10%. D30 pada 30%. D60 pada 60%. Jadi pada 10% buat satu garis sehingga memotong garis graf tadi. Lepas tu bawa ke bawah. So akan dapat nilai 0. Ni ke 0.01. Jadi sini ada 0.063. Okay, tidak semestinya akan dapat 0.063 mengikut data ni. Tapi kita mengikut di mana pemotongan ni, garisan x-axis ni dia menyentuh di mana. Kemudian bawa ke bawah. Itulah nilai D10, 0.063. Samalah juga untuk D30 dengan D60. Okey, ni adalah data yang saya dapat daripada graf ni untuk D10, D30, D60. Secara kebetulannya D10 dengan D30 ni dia terus terkena pada plotting ni. Contoh D10 di sini, terus kalau saya tarik terus kena dekat plotting yang memang dekat 0.063. Kemudian yang 30 ni terus kena pada 0.212. Cuma yang D60 ni saya tarik sampai kena sini. So saya bawa sini adalah 0.5. So lebih sikit mungkin 0.51. So saya bawa ke bawah, saya dapatlah 0.51. Okay, Assalamualaikum. Kita sambung untuk analisis data yang kita dapat daripada graf ni, log graph for analysis particle size distribution. Okay, dalam subtopik ni, masih ingat lagi saya terangkan ada dua parameter yang kita perlu dapatkan, iaitu satu adalah nilai CU, yang kedua adalah nilai CC, di mana nilai CU ini adalah merujuk kepada hasil bahagi D60 dengan D10. Okey, saya ingatkan kembali. D60 bermaksud pada log graph pada peratus yang ke-60. Okey, pada peratus ke-60 buat satu garis. Buat satu garis sehingga ke memotong atau menyentuh graf berbentuk S ni. Kemudian bawa ke bawah. Itulah nilai D60. Begitu juga dengan D10, D30. Jadi, CU ni apa? CU ni adalah maksud CU adalah uniformity coefficient. Ni adalah uniformity coefficient. Kalau bahasa Melayunya adalah perkali keseragaman.
Okey, untuk nilai CC pula, rumus bagi nilai CC adalah D30 kuasa 2 bahagi dengan D60 darab dengan D10. Maksud bagi CC adalah coefficient of gradation ataupun coefficient of curvature. So, ni adalah perkali ni lah grade ni. Kemudian, bila dah dapat nilai ni, okay, saya tulis dulu. Coefficient of gradation. Okay, coefficient of gradation. Okay, nilai. Kemudian nilai yang kita perolehi daripada kertas graf ni masukkan dalam rumus ni. Jadi untuk rumus yang pertama adalah kita perolehi D60 bersamaan dengan 0.51 bahagi dengan D10. D10 bersamaan 0.063. Untuk yang kedua adalah CC D30 0.212 kuasa 2 bahagi dengan hasil darab D60 0.51 darab dengan D10 0.063. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey, apa guna nilai CU dan CC ni? Dan apa guna, ingat lagi tak, nilai yang kita kira, kita analisis. Saya dah terhilangkan kertas tu. Yang awak dapat nilai berapa ni peratus ni kat sini. Okey, nilai kedua ni, kemudian dapat ni. Daripada data ni, kita ke sini. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan kembali. Saya patah balik. Saya ulang lagi sekali. Mula-mula kita dapat data mentah. Dah dapat data mentah, kita analisis. Bila kita dah analisis, kita buat graf. Log graf ni. Daripada log graf ni, kita dapat nilai ni. Kemudian daripada nilai ni, kita gunakan untuk dapatkan nilai CU dan nilai CC. Okey, apa guna nilai ni dengan nilai ni? Okey, nilai CU dan CC dengan nilai ni. Memang, yang ni kita buat untuk dapatkan graf. Sebenarnya, okey, kedua data ni adalah penting untuk penentuan soil classification. Soil classification. Akan ada dua table yang kita gunakan untuk penentuan jenis tanah. Yang pertama adalah table yang ni. Table ni adalah kita guna data yang ni. Data ni untuk table ni. Kemudian data yang ni. Yang ni. Data yang ni ada dua data. Yang ni kita guna nilai yang ini. Nilai yang ni. Kedua ni rujuk ke table ni. Okey. Cumanya untuk level kita sekarang ni, kita hanya mendapatkan nilai CU dan CC. Penggunaan table ni akan diteruskan untuk the next level lah. Okey, itu sahaja. Sekiranya ada permasalahan atau pertanyaan, seperti biasa boleh datang ataupun boleh secara online bertanya dengan saya. Jadi secara rasminya untuk topik basic karakteristik kita telah tamat. Okey, terima kasih.